Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita telah pun mulakan kuliah tafsir sepagi sepotong ayat ni hampir 7 bulan yang lalu. Sejak bulan 1 dan sekarang dah masuk bulan 7 dan mengorak langkah ke bulan 8. Cuba untuk mentafsirkan satu hari satu ayat. Jadi sesiapa dengan tuan-tuan ni, lepas Ramadan besok ada peluang datang ke arah kita nak memahami Al-Quranul Karim. Tak banyak pun, satu pagi satu ayat dalam lingkungan 7-10 minit untuk memahami kalamullah. Mudah-mudahan inilah saki-baki semangat Ramadan yang kita pelajari di atas keyakinan bahawa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ruginya tuan-tuan kalau kita hidup 50 tahun, 60 tahun kita tak faham Quran. Penamaan Quran kita tak faham, apatah lagi isi kandungan Quran. Rugi. Ya, sedangkan bahan itu kita baca setiap waktu tapi kita tak faham, kan? Kerana Allah SWT tak tanya ke akhirat kelak, kau habis tak faham Quran tak? Allah tanya kau berusaha tak untuk faham. Jadi cubalah kita ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan. Macam mana sibuk sekalipun, cubalah kita hadir. Saya menjadikan kuliah ni, saya tidak membawa isu semasa yang tak ada kaitan dengan Quran. Saya tak suka cara ni, tuan-tuan. Saya tak suka buang masa menceritakan benda-benda luar dari topik, kecuali lah kalau ada kaitan. Itu manhaj saya. Semasa memimpin tafsir di IKIM 10 tahun pun saya tidak bawa cerita-cerita yang terkeluar daripada landasan. Itu metodologi yang sepatutnya dipegang dalam mentafsir Quran. Kita bertanggungjawab untuk baca dan sampaikan apa yang kita tafsir sedikit sebanyak, kemudian ambil daripada hadis, dan itulah namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan apa yang terdapat dalam Quran, dalam sunnah, dalam hadis. Bukan segelintir orang yang ambil Quran ikut suka dia untuk mentafsir. Manalah langit yang akan meneduhkan kita, manakah bumi yang akan menampung kita? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, personality yang paling dekat dengan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beliau berkata macam tu. Mana dia langit yang akan meneduhkan aku? Mana dia bumi yang akan menampung aku? Sekiranya aku pandai-pandai berkata mengikut fikiranku, bukan daripada kehendak Quran. Kerana kaedah yang dipegang oleh mereka salafus salih, kalau kamu berkata tentang Quran tanpa pengetahuan dan ianya betul, kebetulan ia betul, kamu tetap salah di sisi Allah SWT. Apabila kamu mentafsirkan Quran, kamu pakai pandangan kamu, mungkin kerana kamu pernah terdengar atau pandai-pandai mengatakan seperti itu, dan kebetulan ia benar, kamu tetap bersalah di sisi Allah SWT. Itu dia manhaj ahli tafsir. Mereka akan mengatakan, bila nak berubah? Tuan-tuan, saya dilahirkan bukan jadi doktor, tuan-tuan, bukan jadi saintis, bukan jadi wealth planner untuk tuan-tuan. Tidak. Saya adalah seorang yang belajar bidang agama. Ini yang saya faham. Tuan-tuan, dalam bidang tuan-tuan kembangkan kehidupan berasaskan kepada apa yang ada dalam Quran. Itu dia yang kita nak. Kalangan tuan-tuan merupakan orang yang bijak, yang hebat dalam bidang masing-masing. Pakai Quran itu untuk kembangkan kehidupan according to Quran nak. Macam tu. Jangan minta seorang ustaz tafsir Quran ikut buku sains pula. Jangan minta seorang ustaz untuk mentafsir Quran, ustaz kena kaitkan ekonomi, sebab kami dilahirkan bukan ekonomis, bukannya sebagai arkitek, bukannya sebagai engineer, sebagainya. Tidak. Inilah Quran. Kalau Nabi Muhammad SAW turun sekali lagi, begini juga bacaan Nabi terhadap Al-Quran. Kalau ditakdirkan berlepas kejap tadi Lailatul Qadar, malaikat yang begitu ramai datang pun, ia juga merupakan bahan yang sama yang dibawa oleh mereka.
Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita memahami Quran. Cuba untuk fahami Quran. Ruginya kalau kita tak faham Quran. Beberapa hari lepas saya dijemput untuk menyampaikan kuliah kepada ibu bapa yang sebahagiannya merasa sedih kerana anak mereka dipaksa untuk menghafal Quran di sebuah sekolah yang terkenal. Itulah kerajaan atas benda-benda yang baik, kita sebut kebaikan. Kementerian buat keputusan untuk menjadikan tahfiz di beberapa sekolah terpilih, budak-budak bijak 5A tuan-tuan, IPSR. Tapi ada segelintir ibu bapa yang sanggup memindahkan anaknya atas alasan berat nanti dia belajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dia tidak tahu saintis yang menerbangkan kapal terbang aerospace Amerika di NASA itu seorang Egyptian yang hafal Quran? Dia tahu tak? Dia tahu tak antara top military Amerika dan intelijen itu merupakan seorang Pakistani yang hafal Quran? Dia tahu tak? Apa dia ingat orang hafal Quran ni bodoh ke? Dia ingat orang hafal Quran ni tak ada masa depan ke? Malang sekali tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sedih bila masih lagi segelintir bapa yang beranggapan seperti itu. Ketika saya menjelajah dunia tuan-tuan, berjumpa dengan anak-anak yang bijak yang menjemput saya untuk menyampaikan kuliah tafsir. Kalangan mereka merupakan doktor, engineer, dan ada sebahagiannya mastautin di negara-negara maju, Perancis, US, UK. Saya rasa kagum tuan-tuan, mereka cuba untuk menghafal Quran. Ada segelintir yang duduk dekat Ireland yang duduk sudah menjadi doktor, hampir 100 orang lebih bilangan mereka. Ramai yang cuba untuk menghafal Quran. Dan bila kita cadangkan jadi imam tarawih contohnya, ataupun sembahyang isyak, subuh, bacaan Qurannya sangat lancar. Kita berfikir, kenapalah orang yang bijak macam ni diberikan anugerah oleh Allah, dipilih untuk menghafal ayat-ayat yang sangat sempurna itu. Tapi kalangan kita yang punya banyak masa masih lagi sibuk dengan urusan dunia. Menandakan Allah tidak pilih kita tuan-tuan untuk faham Quran. Allah tidak beri ruang kepada kita. Masakan mungkin kita punya masa yang banyak untuk Facebook, untuk WhatsApp, untuk Twitter, untuk benda sia-sia yang lain. Banyak kita bersembang, tapi Allah tidak beri pada kita peluang walaupun 10 minit untuk menghafalkan barangkali satu ayat. Kesiannya tuan-tuan, jangan salahkanlah ibu yang mengandung, salahkanlah diri kita yang sangat banyak alpa dan hati kotor sebenarnya. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah beri peringatan kepada kita, kekuatan kepada kita. Itu saja yang saya nak sampaikan pagi ini. Ambillah peluang hari-hari yang terakhir daripada Ramadan ini. Moga-moga masih ada lagi waktu untuk kita berdamping dengan Allah, memuhasabah diri, merenung kekurangan diri, memperbaikinya. Dan indahnya Islam ni tuan-tuan, bila kita menghayati hubungan dengan Allah dan jagalah hubungan dengan manusia. Kerana kamu tidak akan masuk syurga wahai saudara tanpa berlaku baik kepada adik-beradikmu. Kamu tak akan masuk syurga tanpa kamu berlaku baik kepada jiran tetanggamu. Kamu tak akan berlaku baik apabila kamu mengkhianati janjimu dengan orang lain. Kamu tidak akan masuk syurga walaupun kamu bersembahyang tarawih penuh, qiyamul lail banyak, ibu bapamu tidak kamu jaga. Ya, indahnya Islam itu hablum minallah dengan hablum minannas. Itulah yang dicernakan oleh Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.